Okey, CFF, kita terus dengan agenda kita pada hari ini, iaitu kita belajar bersama-sama, kita pun nak refresh balik topik yang Alright. boleh dikatakan untuk newbie trader juga. Hmm. Dan ni sebenarnya kita nak cover pada hari Selasa lepas, CFF, yang mana kita tak dapat online sebab cuti, CFF, ada. Okay, Alhamdulillah. So, tuan-tuan, ini di mana kita akan buat train hari ini. Kita juga sediakan slide supaya tuan-tuan faham, boleh review semula. Okey. Okey, di mana kenapa slide kali ini adalah money management dan emotion management, sebab mostly trader, kalau nak jadi trader ni, dia benda ni yang paling penting. Kalau kita boleh manage money kita dengan baik, kita boleh tahu kita punya sustaining power, emosi kita stabil. Sometimes Betul. emosi akan mempengaruhi, sangat besar mempengaruhi. Emosi tak cantik, habis semua. Kalau emosi cantik, kita boleh counter balik. Okay, nanti Betul. tuan-tuan semua akan faham. Alright, sebelum tu minta je Sabit untuk share kepada grup masing-masing, kawan-kawan, adik-adik, saudara-mara, insyaAllah, supaya meramaikan lagi kita punya Korea kita ataupun Ya. berkaitan, Jadi kalau insyaAllah. tuan-tuan ada sebarang soalan, boleh tinggalkan di ruangan komen. Macam biasa kita akan layan InsyaAllah. Ya, saya cakap apa tu? Mute Alright, so okay, untuk kita akan straight kepada kita punya slide ni. Hmm. Jadi untuk sekiranya ada tuan-tuan tak faham ataupun ingin bertanyakan apa-apa berkaitan dengan slide, boleh tinggalkan di ruangan komen. Kami sangat berbesar hati. Sekiranya insyaAllah tuan-tuan boleh tinggal soalan, kami boleh jawab, boleh bantu tuan-tuan lebih faham, itu lebih baik. Dia ada two Baik, baik. ways. Tuan-tuan Cantik. tak faham, boleh tinggal di ruangan komen. Okey, Bismillah. Dipersilakan. Apa itu money management? Bismillahirrahmanirrahim. Dia kena Jangan lupa. bismillah dulu. Apa-apa pun kena bismillah. Okay. Money management ni, MM ni maksudnya money management singkatan lah. Kalau saya tulis di sini, MM tu mana faham. MM adalah kaedah pengurusan modal di dalam trading. Bermaksud tuan-tuan tahu. Nak uruskan tuan-tuan tahu untung tuan-tuan berapa, tuan-tuan tahu tuan-tuan boleh tahan rugi berapa, tuan-tuan tahu ekor tuan-tuan boleh support berapa, sampai banyak mana tuan-tuan boleh tahan. Hmm. Okay, macam kita berniaga juga, betul dah. Kita tahu macam mana kita nak rolling modal balik. Kalau tengah rugi ni, macam mana kaedah nak counter dia balik. Mana kita boleh Hmm. tahan, modal apa nak kena ada. Macam tu Ya. lah, seakan-akan sama. Macam berniaga juga tuan-tuan, sama je macam tu. And then EM ni emosi management. Maksud EM adalah kaedah pengurusan fikiran ataupun emosi yang dicirikan oleh aktiviti mental yang ringgit dan tahap keseronokan atau ketidakselesaan. Sebab Hmm. tu saya highlight ketidakselesaan tertentu, sebab kalau tahap keseronokan tu insya-Allah tak ada masalah. Ketidakselesaan bermaksud bila emosi kita tak contoh macam anak kesihan so ada masalah dalam rumah tangga dan sebagainya. Jangan trade, kalau boleh elakkan diri dulu. Cawan orang kata kan, Hmm. main secawan bagi relax dulu, baru tuan-tuan trade. Sebab benda tu akan mempengaruhi. Contoh bila tuan-tuan tengah buat analisa, tuan-tuan buat analisa, bila tuan-tuan celarut tak tuan-tuan tak tahu tuan-tuan tengah buat analisa di time frame ke berapa. Jadi tuan-tuan mungkin seorang scalping, tapi tuan-tuan dah entry untuk daily contoh kan. Jadi Hmm. benda tu dah mengganggu, dia dah okay, faham tak maksudnya? Kita ikut kita nak MC. Sikit lagi nak kalah ni. Kalah macam tu. Tak ada apa-apa. Dah. Tak ada Habis. apa-apa Kalau kalah. kata tak ada apa-apa kalah. Kalau tu emosi tu bagus, tu kira balik. Naik. Tuan boleh pump balik, boleh buat counter. Anda tahu insya-Allah boleh kabur. Alright, Hmm. faham Emosi tu penting. Boleh Right. kan? Seterusnya. Next. So, okey, untuk bahagian saya iaitu money management So, dalam money management kita ada beberapa lah yang biasanya kita pakai di Sifu FNS ni. Kami biasa mengajar ni menggunakan dua jenis. Yang pertama, risk reward ratio, okey, risk reward ratio. Dan yang kedua merupakan peak endurance. Okey, lepas ni kita akan ke peak endurance. Okey, dan di dalam kaedah risk ratio, kita sebenarnya kita ambil sedikit daripada equity kita, okey, berapa persen yang kita nak risikokan di dalam kita punya perdagangan. Okey, kita kena fikir kita punya trade ni macam CFF cakap tadi, memang betul lah. Kita kena treat dia sebagai satu bisnes, okey. Kita kena pastikan bisnes kita ada low risk dan return dia tu kalau boleh kita nak cari double lah, okey, double ataupun lebih. So macam mana kita nak buat kiraan dari segi money management untuk risk reward ratio. Jadi
dari segi risk reward ratio biasanya kita akan determine dulu, kita akan tentukan risk ratio yang kita nak pakai. Jadi dalam kes ni kita ambil sebagai 3%. Okay, ada yang letak 5%, ada yang letak dalam 10%, ada letak 25%. Jadi kategori 3%, 5% hingga ke 3% ni boleh dikatakan sebagai low risk punya risk reward management. Dan untuk medium risk biasanya 25 ke bawah lah, 25 sampai ke 5%. Itu dikatakan medium risk. Dan high risk biasanya 25% ke atas. Okay? Biasanya kalau silap bulan tu boleh MC. Jadi kita kena fikir dari segi untuk risk reward ratio ni, kita kena fikir dari segi berapa pips yang kita nak target untuk loss dan juga berapa lot size kita. Okay? Cara kiraan dia, first kita akan bagi nombor yang kita nak pakai untuk ambil risiko ni sebanyak, katakan tadi 3%. Okay? Kita darabkan dengan jumlah modal. Okay? Dan di situ kita dapat nilai risk. So nilai risk dan untuk dapatkan nilai lot pula, kita kena dapatkan nilai risk tersebut, kita bahagi dengan jumlah pips saja. Okey, Pip, minggu lepas siapa yang tak sempat ikut boleh view balik di page majalah MFM TV online ni. Ada yang minggu lepas punya tu, ataupun boleh tengok kat YouTube juga. Jangan lupa like dan subscribe page tersebut. Dan kat sini kita ada sebagai contoh, kita ambil 3% daripada, katakanlah kita deposit dengan wang sebanyak $300. Jadi $300 ni kita darab dengan 3%, kita dapat dalam $9. Jadi apabila kita di MT4, kita boleh tarik kita punya kita punya stop loss kan, kalau trade guna desktop pakai Windows kan. Kat situ kita boleh, lepas entry tu kita boleh letak kita punya stop loss lah. Kita boleh tarik sampai kat belah kanan, belah kiri tu kita akan dapat nilai stop loss kita sebanyak $9. Okey, $9 tu, dan untuk dapatkan $9, katakan kita target stop loss kita sebanyak 50 pips. Okay? Alright. Ni macam lain sikit kita ikut. Dan kita dapat 0.18. Betul F? Lot dia. Jadi lot dia 0.18 macam terlebih. Tak apa kot. Okay, kalau 50 pip gerak, $9 bagi 50 pip dapat 0.18. Sekejap saya buat kiraan. Betul ke? Kalau salah saya betul kan? Lebih kurang lah. Pip. 50 pip ke 5 pip ni. Okay, oleh itu lot yang digunakan 018. Okay, kalau lot kita buka dengan lot size 018 dan kita tarik pip stop loss sebanyak 50 pip. Okay. Kalau terkena stop loss, kita hanya rugi sebanyak 3% daripada equity kita, iaitu $9. Dan kita punya baki sebanyak 97% untuk meneruskan trade. Okay. Apabila kita dapat meneruskan kita punya trade sebanyak 97 ni, insyaAllah pada next trade, kalau katakan first trade kita loss, kita boleh cover balik. Ini penting tuan-tuan untuk combine dengan trading plan masing-masing. Okay. Dan seterusnya dengan risk reward ratio yang betul. Kerugian yang sebelum ni boleh recover. Okay. Ini yang kita nak highlight kan. Kadang-kadang ada yang lepas kalah terus entry. Itu lebih risiko lah dari segi money management kita. Okay. Tak ikut kita apa yang kita set, apa yang kita persetujui sebelum ni. Dan kaedah yang kedua iaitu pips endurance. Okey, pips endurance macam mana? Contohnya dalam tuan-tuan ada $1,000. Okey, $1,000 tu tuan-tuan pecahkan daripada, katakan pecah 5, ataupun contoh dalam ni pecah 10 sebab pakai 10% kan. Jadi pecah 10 untuk masukkan dalam satu account trading. Jadi tuan-tuan ada dapat dalam 10 account yang berisi $100. Okey, yang mana total equity tuan-tuan yang tuan-tuan gunakan modal untuk trade sebanyak $1,000. Jadi sekiranya satu account yang tuan-tuan trade tu, biasanya yang paling endurance ni biasanya yang jenis-jenis high risk. Okay, yang mana kalau satu account MC yang jenis tak stop loss lah, yang tak percaya yang broker ni kadang-kadang dia tipu kan, dia pun ambil stop loss, makan stop loss. jadi depa
trade tak pakai orang kata apa, stop loss, okay. Jadi apabila tak pakai stop loss, kita open position, set saja TP dan close account tersebut. Jadi dalam 10 account ni, takkan satu tak kena, betul Sifai? Jadi itulah kelebihan money management Peak Endurance. Kemudian sekiranya akaun tersebut MC, okay? Dia ada lagi baki 9 akaun yang asing, yang lain yang boleh digunakan untuk trade. Ini cara orang yang Peak Endurance menggunakan teknik Peak Endurance untuk mengawal emosi masing-masing. Okay, kita ada komen. Waalaikumsalam Cik Muhammad Rafizi Ejai, okay? Waalaikumsalam Cik Muhammad Rafizi. Okey, seterusnya untuk pengiraan Peak Endurance macam tadi juga, okey. Berapa kita nak letak dalam satu akaun, okey, dan kita darabkan dengan straight, okey. Contohnya tadi kita ambil 10% dan total kita punya equity adalah dalam ni adalah sebanyak $300. So 10% kat situ adalah satu akaun kita boleh letak dalam $30. Jadi $30 kita bahagi dengan 5,000 pip yang kiranya 5,000 pip ni untuk tahan MC Sifai, betul. Jadi kita buka kan lot 0006. Tak. Sebenarnya dalam MT4 kita boleh buka 0.01 Sifai. So ini ini secara teori lah. Secara teori dia lah macam ni. Okay, dan 0.06 ni perlu ingatkan sebab sebab apa 0.06 kalau dalam akaun SEN dia jadi 0.6. Okay, darab 2 lah. Betul. Darab 2 dia buang 2 kosong jadi 0.6. Okay, biasanya yang lot kecil, yang bawah $1 biasanya untuk menampung dia punya, nak buka lot lebih besar tu, kita pakai akaun SEN lah. Ini kelebihan Peak Endurance. Dia biasanya trade pakai akaun SEN. Jadi trader hanya perlu fokus untuk melaksanakan entry dan meletakkan TP. Tak perlu risau langsung pasal stop loss Sifai. Okay. Jadi Sifai suka pakai ni Sifai. Ya, anda trader pada satu. Sayang ni. Kalau risk reward ratio tekan button love. Kalau Peak Endurance tekan button tepuk. Betul. Cuba anda komen. Anda di mana? Anda jenis Peak Endurance punya orang ke ataupun money ratio punya? Risk ratio punya orang. Betul. Macam C4S dia risk ratio. Saya ni Endurance punya orang. Walaupun kami C4 Finance tapi kami tak gaduh. Macam bertemu. Better trader kita tak gaduh. Tak, dia cuma geletek-geletek sikit. Geletek-geletek sikit. Kena isi kanak terbaring tu. Dia mula-mula S dulu dia akan baring. Betul S. Betul. Jangkit. Aduh. Okay, seterusnya saya lepas ke C5F lah untuk sambung. Okay, terima kasih C4S. Alright, so tadi berkaitan dengan Peak Endurance dan risk ratio. Sekarang kita tengok kesalahan yang selalu dilakukan oleh trader-trader. Termasuklah kami, okay. Kebanyakan trader yang salah dalam risk adalah mereka meletakkan semua modal trading mereka dan bergantung kepada Peak Endurance. Oleh sebab itu, apabila MC mereka berasa amat kecewa, ni emosi pula lah, dan kehilangan arah. Sebab apa? Sebab semua wang dilaburkan akibat MC. Ada sampai gila pun ada. Benda ni kalau tak boleh accept, tak boleh redha, okay. So kesimpulan dia, tu kena ada kesimpulan di mana kedua-dua kaedah yang digariskan ada kelebihan. Saya kata anda di mana? Anda pilih yang mana satu. Anda tahu diri anda sendiri. Dan sebagai seorang trader, anda sepatutnya tidak perlu mengikut kata-kata trader lain. Bermaksud, aku ikut akulah. Aku ni ratio, kau hang kena macam aku. Tak boleh. Anda tahu diri anda sendiri. Anda kena decide anda di bawah kategori yang mana satu. Ya. Betul tak? Kaedah mana yang lebih sesuai dengan anda, dengan psikologi anda dan diri anda? Anda tahu diri anda. Anda tu jenis yang tamak ataupun anda jenis yang relax, anda jenis yang disiplin. Kalau disiplin tu, kena risk ratio management. Disiplin okey lah. Kalau jenis yang tamak, kalau lingkup-lingkup menang-menang, Peak Endurance lah. Kan kata kita ni tamak tak, yang jenis, maksudnya faham tak? Jadi diri anda macam mana? Yang macam mana? Anda yang tahu diri anda lah. Anda kena jawab sendiri tu. Cuba tekan ni orang komen ataupun tekan love ke untuk yang macam tipe yang kata tadi. Risk ratio ataupun Peak Endurance, tekanlah tag ke apa. Salah, okay? Jadi ada respon kan. Alhamdulillah. Okay, next. Alright. Adakah anda tergolong dalam ciri-ciri trader di bawah? Okay. Pernahkah anda rasa gelisah sangat tidur malam? Ni kereta best ni.
Sebab ada posisi yang masih belum close lagi. Oi, ini kita nak tidur ni. Kata, jadi MC ke apa ke cerita tu kan. Pernah tak anda bawa open masuk toilet sebab nak monitor posisi yang masih open tu, yang tengok anime tu biasa. Macam Tengok dekat dia, monitor Fah. pun masuk tengok pun masuk toilet nak monitor position pun biasa, memang selalu geng trader saya yakin ramai macam tu lah. Okay, mostly memang macam tu. Alright, so terima kasih. Kita pun dah naik juga lah, jadi 50 rupiah lah. Ya, Alhamdulillah. Jika jawapan anda ya, jika jawapan anda ya, maka anda tak serangan. Mak saya kata tadi, ramai macam tu. Ramai. Bukan kata nak main game saja. Nak monitor. Kadang-kadang tengok, dia masuk. Nak monitor game ni tak. Kadang-kadang monitor. Open close ni. Kalau dah close belum, dah hiti belum. Dia dah kena, dah habis ke macam mana kan. Kadang-kadang benda tahu kan. Mengacau emosi. Mengacau emosi. Anda tergolong dalam trader yang okay. Walaupun dengan modal juta-juta, saya kata tadi, kalau tak guna program elok, anda kata tak loss. Dia pun lagi MC. Sampai tahap gila pun anda. Kita minta simpang benda tu. Okay? Okay. Benda tu kena minta simpang. Kadang-kadang kan, kita ni bukan kita tak ada tempat tahu. Hilang banyak duit. Mungkin nak gunakan beli untuk anak-anak. Kita tak tahu. Dia sekali hilang, habis. That's why management is very important. Nampak biasa tapi sangat penting. Okay, tuan-tuan kalau nak trade kena faham yang ni dulu. Kena belajar kiraan je Sifai Hajak tadi. Ni boleh tahan berapa banyak. Sustaining power dia banyak mana. So, yang paling penting. Alright? Okay, next. Okay, so ni saya siapa ya? Saya lagi. Saya Sifai betul. Okay. Lama dia repress tak saya. Okay, seterusnya kenapa kena ada money management dan emotion management. Jadi selain pada money management ya, tuan-tuan, emosi management sangat penting dalam trading. Jadi money management ni kita nak kawal risiko lah dalam kita punya satu entry. Tapi emosi management ni lebih macam kita nak mengawal emosi kita daripada trade berbanding dengan kita pakai otak untuk trade. Biasanya kalau kita trade kita kena pakai otak je, Fah. Betul? Lain macam ayat tu, lain macam tu. Lain macam. Dekat sikit hati saya. Tapi bila emosi masuk, kita start, contohnya kita kita ada trading plan, kita ikut. Okay, 3 trading plan kita entry tak kena. Jadi kena stop loss. Jadi kita pun, apa ni, aku nak, minggu ni aku tak ada target, nak dapat 20% daripada equity aku. Nak naik. Jadi, next, kita pun cari setup. Dan, ini nampak macam cantik ni. Kita entry, lot besar. Jadi, apabila entry lot besar, kena stop loss, habis. Okay, habis. Kalau yang pakai stop loss tak apa, tapi kalau tak pakai stop loss ni, buka lot kecil. Okay, lepas tu layer lagi. Besar sikit. Layer lagi besar. Okay, layer. Sampailah dia punya account dia tak mampu tanggung margin yang dibuka tu, lalu jadilah jadi margin call. Okay, yang siapa yang biasa kenal lah, margin call, MC lah orang panggil. Okay? MC satu istilah yang para trader kita ni banyak yang takut. Jadi dalam bukan takut ni, sebenarnya MC ni penting lah untuk kita, untuk bagi pengalaman kita mengajar. Okay? Dalam untuk kita belajar dalam trading ni, MC ni satu pengalaman. InsyaAllah semua orang boleh ada. Tapi kalau tuan-tuan jenis yang pandai kawal emosi, pandai kawal money management, insyaAllah MC ni jauh lah pada hidup tuan-tuan perempuan. So, hubungan money management dan emotion management, contohnya jika kita kurang memahami money management hingga terlalu loss, ini yang tadi tu lah yang saya explain pasal tiga kali kalah, lepas tu termasuk lot keempat lagi besar. Jadi kebanyakan kita hilang tumpuan dan disiplin kita pun habis ke laut. Betul, Fian? Seterusnya, di sebaliknya kita semakin baik kita boleh menerapkan money management dan trading, semakin terkendali emosi kita untuk trading. Okay, ini maksudnya kalau kita semakin lama kita apply money management concept, okay, kita letak 3% untuk setiap kali entry kita, risiko. 3%. Lama kita faham. Emosi kita pun dah di train, okay? Untuk kita masuk trade.
Jadi ini pentingnya untuk kita ada money management yang konsisten dengan kita punya trading lah. Dan strategi trading di samping money management dan emotion management adalah komponen utama dalam trading. Okey, money management dan emotion management biasanya bagi saya satu faktor yang sangat penting dalam satu trading plan, yang mana boleh ambil dalam 70% daripada kita punya total the importance of trading plan kita. Yang selebih 30% tu lebih kepada entry kita ataupun cara kita baca chart sebenarnya. Dan sekiranya tuan-tuan yakin pada trading strategi dan yang tuan-tuan gunakan, tuan-tuan boleh menghasilkan profit yang konsisten lah. As long as tuan-tuan dan perempuan jaga money management dan juga jaga emosi. Okey, sekiranya disiplin yang tinggi ni, orang yang disiplin tinggi biasanya dia akan sukses. Betul tak? Dan ini dibuktikan juga di dalam financial punya trading. Okay? Financial trading biasanya orang yang disiplin, yang follow strategi, yang follow money management dan juga jaga emosi, insya-Allah dia boleh amat susah lah akaun dia untuk MC. Tuan-tuan boleh tunjuk dekat anak tuan-tuan ataupun investor-investor yang akan datang, macam mana tuan-tuan grow the account daripada katakan $1 jadi ke $1,000 ataupun $1 jadi ke $10,000. Macam mana tuan-tuan boleh nak tunjuk kat investor supaya untuk meyakinkan orang. Macam itulah kalau apa yang kita faham lah untuk money dan emotion management. Okey, ini So, sebenarnya super F. Takhir. Takhir. Alright. Okay. So, pentingnya MM ni dan EM ni, apa dia? Okey, penggunaan money management yang betul dapat membuatkan anda lebih yakin dan tenang dalam trading. Betul, kita tak perlu bawa masuk handphone dalam toilet, tak perlu benda-benda tu. Sebab apa? Kita dah tahu. Kita tahu target kita kat mana, kita boleh tahan banyak mana. Kita ada ilmu, kita ada strategi, betul tak? Perkataan yang dapat lihat ada ilmu. Ilmu mesti kena ada. Trading mesti kena ada ilmu. Mana boleh gambling? Gambling tak boleh. Okey? Plus MM. Menghasilkan emosi management yang stabil. Sebab apa? Tak payahlah kita sambil berak tu bawa nak monitor kita punya apa orang ni. Baik-baik tengok anime tak cik. Kurang tuan-tuan kurang. Alright. So maknanya kita boleh lebih tenang lah. Maknanya kita tahu apa target kita. Kalau kena take profit kita alhamdulillah. Kalau turun macam mana pun kita boleh tahan, insya-Allah dia akan boundary balik. Dia akan naik. Itulah dia graf kan, dia naik turun, buy and sell. Okay? Apabila emosi yang stabil tercipta, percayalah setiap keputusan yang anda buat akan mendatangkan keuntungan. Okay, bila emosi stabil, ilmu cukup, money management, ada ilmu tentang money management, okay, insya-Allah tuan-tuan, profit tu akan datang sendiri, insya-Allah tuan-tuan. Insya-Allah. Insya-Allah. Okay, so dah lalang ada masa sikit saya nak cerita dengan lebih jelas lah. Dah lalang para apa pendengar kita ramai juga you know. Kita tuan-tuan kat share lah tuan-tuan buat hutang list juga kan. Okay, so pada saya ni seorang quick endurance punya style, okay? Ya. Yeah. Saya nak share sikit dengan para pendengar. Dah lalang pendengar ramai kan, seronok nak bercerita. Okay, so bila saya punya style macam untuk new trader lah, bagus jugalah guna quick endurance ni. Quick endurance ni bagi manusia yang macam saya ni yang susah nak letak stop loss. Maknanya kurang lah disiplin dia tu. Ada disiplin tapi kurang. Kadang-kadang kita lupa. Biasalah dah tua kan. Jadi contoh macam saya. Contoh tuan-tuan ada contoh 200 USD. Contoh macam saya buat 200 USD. 50 USD letak dalam satu akaun. Akaun yang sama tak dalam satu banyak kan. Dalam satu akaun. Lagi letak dalam satu akaun. Mana tuan-tuan ada 4 akaun yang ada 50 USD. Contoh kan. Okey, contoh satu akaun yang 50 USD, tuan-tuan fokuskan untuk satu pay. Contoh macam saya buat macam tu. Contoh kita pay GU. Tuan-tuan trade je GU. Selagi mana tak profit, selagi mana apa ke, kita dah faham, kita dah ada ilmu. Kita letak target kita selagi mana tak sampai tak profit, selagi mana dia jatuh macam mana pun. Macam mana dia jatuh pun kita tahu tahap kekuatan yang kita boleh tahan. Tapi kalau nak MC juga habis $50 saja. Dia tak akan melibatkan $200. Betul tak tuan-tuan? Sebab dia ada lagi $150 yang make up tu, lagi 3 akaun. So akaun nombor 2, tuan-tuan buatlah, tuan-tuan nak trade minyak gold, oil trade minyak, buat akaun nombor 2 tu tak campur dengan yang pertama, jadi dia tak jadi berat. Dia tuan-tuan layer satu akaun tu semua benda tu yang cepat nak MC. Okay? Akaun nombor 2 tuan-tuan letak minyak. Tuan-tuan letak dia berapa? Tuan-tuan kira minyak mana? Tuan-tuan tinggal. Nombor 3 contoh tuan-tuan letak untuk currency lah, contoh pay, euro, USD dan sebagainya. Yang 4 pun sama. Jadi tuan-tuan dah pecahkan risiko tuan-tuan tu kepada 4 bahagian. Jadi dia kurang risiko. Jadi bila kata nak MC, contoh daripada 4 ekor, 1 ekor MC, USD terbang lah. Yang lain semua profit. Bermaksud tuan-tuan profit lah. Dalam bisnes ada untung rugi, kena faham.
So kita pecahkan supaya kurangkan risiko kita nak rugi. Kena faham itu cara saya lah. Okay, cara disiplin macam saya ni. Okay, Ya. bukan tak ada disiplin, ada lebih. Lagi satu saya nak share jugalah, okey. Ha. Saya pernah terbaca lah jugalah, ada seorang master trader ni dia gunakan beberapa jenis akaun lah dan dia trade menggunakan risk reward management. Okey, risk Okay. reward ratio, okey. Dan cara dia buka dia satu akaun untuk trade di swing, iaitu H4 ke atas, satu lagi akaun intraday H1 dan ataupun M30 H4. Dan juga yang akaun ketiga, akaun scalping. Itu ada kata-kata tangan, dia tengok apa setup cantik, dia cuba masuk. So akaun yang perang lah saya panggil. So dengan tiga jenis akaun ni, dia boleh manage dia punya emosi dia untuk trade. Maksudnya sebagai seorang trader, kalau kita jadi full time trader biasanya, kita akan tengok chart tu lebih daripada orang lain. Maksudnya nampak setup ya, pasal ni boleh masuk ni, Sifu tak bagi signal lagi ni, tapi aku nak masuk, masuk. Dan dia gunakan salah satu akaun, itu akaun mungkin akaun scalping, sebab dia nampak risk reward yang ratio yang rendah untuk dia trade lah. Contohnya mungkin stop loss sejak semalam kita dapat signal yang 3 pip CFF kan. So dia boleh masuk dalam kategori scalping punya teknik. Okay. Dan kalau boleh elakkan daripada gabung beberapa trading teknik, okay, di dalam satu akaun. Sebab biasanya apabila kita buka satu position tu, kita akan gunakan money management yang kita set ataupun strategi yang kita set sebelum ni berdasarkan kita punya equity. Jadi apabila boleh kita mula campur dengan 2-3 strategi. Contohnya kalau tuan-tuan pakai stokastik, tiba-tiba nak pakai RSI untuk entry kan. Jadi kalau boleh elakkan disebabkan silap akhir bulan, mungkin kita tengah floating tu, kita dua entry yang floating ni dia boleh kacau kita punya margin account. Kan Sifat? Betul. Itu jadi pentingnya kita untuk ada money management dan juga emosi management. Kadang-kadang tentu jangan terpengaruh pula dengan orang kata saya buat full margin. Okay, satu malam saya boleh buat $10,000. Itu dia punya rezeki dia, Tuhan nak bagi kat dia. Tapi tuan-tuan kena ingat yang sebenarnya dalam trading ni kita tak bertanding dengan siapa-siapa. Betul tak? Betul. Kita hanya nak dapatkan konsistensi dalam trading, insyaAllah. Itu lebih membantu daripada kita nak buat full margin setup tapi dalam $10,000 juga kita ingus untuk dapat setup tersebut. Lepas tu bila dah dapat full margin, kita pakai canang ke orang. Sekarang yang penting konsisten tu penting. Betul. CFF pun CFF dengan saya dah banyak kali MC CFF. Bukan kita tipu-tipu. Kami ni kalau nak cerita bab pengalaman tu kena buat satu slot lagi ya. Orang kata sebenarnya banyak cerita kami MC sebenarnya kan. Kita manusia mesti tak lari pada emosi. Mula-mula dulu cerita. Saya cerita tak ada cerita dia pun MC. Kami tukar, kami cari ilmu, kami belajar, kami study, kami tuntut banyak-banyak lah. Tukar lagi share MC juga. Tak kena. Tak boleh pakai. Tak kena. Macam-macam trade. Benda tu sesuai dengan orang lain kan. Tapi kan kita tak trade. Last kali bertahun-tahun cerita orang buat last kali naked chat juga kami sesuai. Jadi kita susah buat naked chat. Itu yang buat support dari sistem. Itu saja. Naked chat dan perlu sesuaikan dengan current equity lah. Equity masing-masing. Kalau ada $100, trade dengan $100. Buat 0.01 ataupun 0.05 terpulang lah pada ikut management lah. Kalau ikut stop lossnya nipis, biasanya buka lot besar sikit lah supaya kita dapat lebih profit. Jadi biasanya macam tu kita trade sekarang. Walaupun nampak macam simple je, nampak MT4 semua orang boleh trade lah, tapi perlu diingatkan juga dalam tu banyak jerung-jerung, banyak institusi yang lebih banyak duit yang ada equity dalam dia punya MT4. Katakanlah MT4 dalam MT4 ada juta-juta sebenarnya. Sekali dia buka position mampoi, kita kena libas. Macam tu tuan-tuan kena kira sustaining power sebenarnya. Kira sustaining power. Penting tu tuan-tuan. Tuan-tuan tahan sampai banyak mana nak kena libas. Itu dia istilah dia. Tuan-tuan boleh tahan banyak mana nak kena libas. Berapa kali boleh libas, kena libas. Kalau boleh tahan. Tak ada masalah. Okay, kalau tak boleh tahan kena pakai risk ratio. Letak je stop loss. Dia libas betul tu. Okay? Betul. Alright. So saya nak share sikit lah. Semalam bagi Euro USD bagi buy, alhamdulillah naik. So kalau kita nak kira dari segi
risk reward ratio menggunakan trading view sedangkan ramai orang kita saya boleh share sikit tak ada masalah, Silakan, tak ada silakan. masalah jangan maju Tak ada salah. okey. Saya lagi suka. Lagi senang tak? Suka share kat kawan-kawan kita, insyaAllah. Mudah-mudahan ada InsyaAllah. manfaat. So katakan ni live chat Euro USD nampak dia turun, tapi tuan-tuan nampak ni ada gaya dia nak naik Jadi tuan-tuan rasa dia nak naik, okey. Apabila sampai kat sini dia berlaku satu rejection, tuan-tuan kata saya nak buy. Okey, nak buy, target kita mungkin kita tanda marking siap-siap. Area-area sini dia nak test. So kita marking dulu MT4 kita, tak ada masalah, kita pergi tanda dia kat situ. Katakanlah dia nak naik sampai ke tahap tu, okey. Ini saya buat contoh jangan dengan entry ikut saya pula. Ni just sekadar contoh. Okey, kita anggap yang price ni dia punya area swap zone yang kita selalu pakai guna untuk trading plan gunakan support resistance okey. Dan bawah ni ada satu lagi support area dia bawah ni. So, sekiranya tuan-tuan ada satu menggunakan modal besar, biasanya dia boleh entry dengan stop loss dia di bawah support. Okey, di sini cara nak entry je. Kita ajar mungkin dari segi long position Di trading view kita boleh gunakan long position, katakan kita buat instant buy, TP kita di atas ni okey. Dan kalau boleh risk reward ratio yang kita cuba dapatkan adalah sebanyak 2.0 okey. 2.0. Yang mana kita punya stop loss adalah 12 pip katakan kat sini dan TP kita hanya 25 pip. So apa yang maksud dia dengan 12 pip ni 25 pip ni? Maksudnya dalam setiap trading plan kita, kalau kita dapat kalau kita katakan kita loss, kita punya harga turun tak ikut kita punya plan, dia meneruskan penurunan, dia akan kena 12 pip saja. Dia kena stop loss 12 pip. Kemudian apabila dia sekiranya harga ni dia ikut price action kita ataupun dia ikut kita punya plan. Okey, harga ni betul Euro USD dia naik, dia test sampai $25 pip. 25 pip kena. Jadi alhamdulillah pip kita dapatlah. Dekat situ fair inilah kepentingan kita untuk pakai risk reward ratio dan saya sarankan kepada tuan-tuan dan puan untuk menggunakan risk reward ratio yang value dia 2. Okey, 2 nisbah 1 atau lebih. Okey, maksudnya take profit kita double ataupun triple daripada kita punya stop loss dalam 12 pip. Ini kan katakan 12 pip, stop loss kita dalam 25 pip, kata macam tu. Please fair. Boleh cantik tu. Okey, sekiranya tuan-tuan dapat ini untuk tadi setup kalau di swing setup daily ataupun H4 tuan-tuan boleh tengok tuan-tuan dapat setup ini ada engulfing pada daily semalam, jadi saya nak buy okey, pakat tuan-tuan letak buy boleh hold lama-lama. Okey. Okey, dan kita cuba tengok di daily, letak biasanya sebab kena engulfing kita letak di bawah. Okay, di bawah shadow dia dalam beberapa pip kat situ. Kat sini katakan saya letak 30 pip dan saya cuba target harga untuk sampai ke area base yang sebelum ni. Katakan dia sampai ke sini untuk dia test balik. Jadi saya letak dalam kat situ dan saya target harga boleh jump naik sehingga ke area 1.185 tidak. Dan kat situ kita dapat dalam 112 pip. Okey, kat sini kalau ikutkan trading plan kita, stop loss kita hanya 33 pip. Dan kita punya kalau kita menang trade ni kita dapat dalam 112 pip. Okey, dan apabila kita dapat 3 dan dengan trading setup ni kita dapat 3.39 nisbah 1. Okey. Stop loss kita 33 pip nipis dan keuntungan kita 112.1 pips. Itu ini trading tip saya lah. Tuan-tuan kalau saya sisi full lain lagi pandai kot. Saya cuma share apa yang saya faham lah CFF tu. Betul. Jadi CFF macam mana CFF jaga emosi CFF daripada floating CFF nak rasa nak close lah. Tak mahu rugi. Macam mana CFF buat? Saya macam ni. Saya sebab kita cakap pasal peak endurance tadi. Peak endurance ni sebenarnya tak payah risau. Sebab contoh macam saya kata tadi, diorang take pada pecah pada 50 sebanyak 4 ekar. Tengah trader tu dia ada 50 USD je. Macam mana tu CFS? Lagi tengah orang tanya kan, macam mana nak pecah tu? 50 USD pecah pada 5 ekar. Boleh satu ekar 10 USD, 10 USD, 10 USD, 10 USD. Jangan satu ekar 10 USD, trade entry 1 sen, 10 sen, jangan.
lah 0.0, 0.01 macam tu kan. So kita Ya. kita kena kira. Kita kena kira. So selagi mana tuan-tuan dah fikir macam cikgu yang buat tadi kan. Tuan dah tahu, oh mungkin price akan bergerak ke atas. Tuan-tuan letak take profit situ. And then macam saya lah, saya take profit saya letak. Saya memang letak tinggi. Saya memang target memang dia pergi jauh. Okay, saya letak. Contoh dia berapa floating saya kira. Oh, saya kira contoh dia sampai 40%. Oh, ini lepas saya punya, at least saya punya margin saya boleh cover. Okay, saya tak ada masalah. Saya akan letak. So, saya biar walaupun dia float macam mana pun saya tak tahu. Mungkin besok saya akan tengok result dia. Sama ada satu, result dia akan jadi $4 lah. Sama ada habis account kita $10 kan. Ataupun 10 tu akan jadi double ataupun triple lah sebab kena take profit. Betul? Okay, betul tak? Tapi insya-Allah dia lebih kepada profit sebab kita ada ilmu, sebab kita ada knowledge. Kita ada knowledge, kita pandai. Bila kita ada knowledge, kita boleh baca. Maknanya lagi barangkali nak lagi tinggi. Barangkali nak untung tu tinggi. Barangkali pergerakan kita punya tu tinggi. Sebab kita ada reason kenapa kita nak buy. Kita tahu kenapa sebab dia test 2 kali. Sampai. So kita tak ada masalah benda tu. Satu, macam saya tak kisah. Tuan-tuan tengok money management tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada $50 jangan susah hati. Pecah 5 account. Game pick lah. Tuan-tuan buat 10. Apa tuan-tuan? InsyaAllah. Tuan-tuan trade tapi kena ada ilmu. Jangan main hentam promo tak boleh. Sorry, baik. Untung. Promo mungkin tuan-tuan tiba-tiba kali urut. Jangan, kena ada ilmu tuan-tuan. Ada ilmu insyaAllah. Ada ilmu insyaAllah tuan-tuan. Sebab gold dia punya teknik dia lain. Mungkin yang setengah orang. Nyok nak pakai teknik lain. ABC breakout dan sebagainya. Currency, teknik dia lain. Yang sesuai dengan tuan-tuan. Tuan-tuan kena tuntut. Tak semestinya naked chart sesuai dengan tuan-tuan. Tuan-tuan sesuai dengan indikator dan sebagainya. Tuan-tuan kena menuntut. Okay? Yang penting masuk efek jaya. Sebab ada apa? Sebab ada apa? 60% support floating. Sebab tu boleh bantu. Anda dengan modal yang kecil. Okay? Yang penting masuk efek. Saja penting masuk Jangan tak masuk. Sana penajar. Kalau masuk dapat ibu percuma SFM lah. Dan juga betul, ibu percuma. Betul tuan-tuan, insyaAllah. Alright. Jadi apa SFM punya rule tentang kalau kita nak set BE ni? Okay, BE tuan-tuan macam saya lah. Macam tuan-tuan masing-masing macam saya ni, saya main support and resistance. So support ni kalau tuan-tuan faham dengan lebih mendalam, support ni dia ada satu confirmation support dan satu support yang tak jelas. Okay, support yang tidak jelas berada di support yang confirm berada di time frame yang lebih tinggi tu. Maksud daily lebih cantik lah sebenarnya. Tapi untuk geng scalping ni tengok yang cepat. Tu tak ada masalah. Kalau tuan-tuan buat line chart macam selalu saya tunjuk, dia ada 2 lepas yang pertama tu tak confirmation, yang tak confirm pun sebenarnya. Tapi insya-Allah lepas tu masih valid. Belum di test. Okay? Masih belum ditest, masih valid, tetapi resistance dia sangat kuat. So tak ada masalah. Kalau tuan-tuan tengok dia akan naik. Okay, dia akan naik ke satu support yang tuan-tuan yakin So tuan-tuan boleh letak ke support yang tuan-tuan yang samar-samar yang berada di atas dan dan dia akan naik juga. Okay, tuan-tuan boleh letak take profit tuan-tuan dekat situ. Lepas tu bila dia dah sampai ke satu layer support yang betul pasti tuan-tuan tarik. Lepas tu pergi atas. So bila dia patah balik tuan-tuan untung, still buat duit. Tak akan rugi. Tak akan rugi. Itu punya BE. Nanti kita macam mana nak ajak. So, tuan-tuan kena pastikan. Jangan macam Sifat kata tadi kan. Macam Sifat kata tadi betul. Jangan tuan-tuan punya profit. Nak stop loss 20 pip. Itu jangan macam tu. Mana ada orang berniaga macam tu. Kan orang berniaga mesti nak kena untung. Dia mesti kurangkan risiko dia. Dia kena tahu macam mana nak kurangkan risiko dia. Macam mana dia nak untung. Nak untung dia kena tahu. Okey, dia boleh pergi sampai jauh mana. Boleh pergi sampai tengah mana. Maksud kena faham. Faham. Kena ada sedikit ilmu dekat situ. Kena faham. Dia boleh pergi sampai sini. Kemungkinan dia kalau dia break ni dia boleh pergi sampai situ. Tuan-tuan boleh letak yang atas yang tuan-tuan rasa putih tu. Tuan-tuan tarik je lah stop loss. Dia akan jadi. Dia naik sampai tu dia patah balik macam mana untung dah. Betul. Itu yang selalu saya buat. Okay, Sifat boleh share tips tak macam mana Sifat nak grow account lah. Dalam masa sama Sifat withdraw. InsyaAllah Sifat tip lah. Okay lah. Sebab pendengar ramai kan. Tip dia senang saja tuan-tuan. Kiranya tuan-tuan ada masalah tak kira lah masalah di mana, kat mana-mana, telefon sebagainya, tuan-tuan pergi minum teh. Minum kopi dulu. Sembang anak-anak lu ke apa ke kan. Tak kena kopi teh. Betul. Cicah roti mak segi. Kan? Kau tak kira lah masa dia benda apa saja yang tuan-tuan tengok anime. Contoh pergi tengok apa, ustaz ceramah ke kan, ceramah ustaz. Boleh tenangkan diri sikit, baca Quran ke, solat ke apa kan. Tuan-tuan tenangkan diri dulu, baru masuk dalam market. Tak kira lah tentu market kita aktif. Yang penting diri tuan-tuan tu kena relax. Tuan-tuan tak relax pun tak jalan.
Cik? Tak boleh juga. Macam tu. Contoh saya kata cicak teh ni ayat Otibak Zaki ni sebab saya dengan cicak ni kami bukan cicak teh. Extra juicy. Extra juice. Boleh selalu FIL potong kaki. Sebab tu kata emosi bagus je. Nak extra juice nanti nak tertidur tengah jam. Semua okey. Fresh. Floating tinggal data biru lah. Ganda biru. Ganda biru. Okay. Tahu ya tuan maksudnya macam itulah kalau ada masalah. Cek dulu ambil. Yang paling penting kita sebagai bukan ambil ayam ke apa kan. Ya. Masa okey dah. Tengok balik. Baru tengok balik. Tengok kira. Mana orang rasa tinggal. Tinggal tunggu saja. Tanam tinggal tuai. Istilah ada senang lah. Tanam tinggal tuai. Konsep Tanam yang tinggal mudah. tuai. Konsep yang mudah. Jangan duduk pening-pening ya tuan-tuan. Tak take profit tu. Betul. Lagi satu saya nak bagi pesanan jugalah FOS pula? kepada ya. FOS punya pesanan? Saya nak pesanan kepada apa ni? Contohnya kepada tuan-tuan yang selalu follow Signal banyak-banyak grup dekat Telegram tu, tuan-tuan siapa buka bagi Signal pakai entry, pakai masuk. Tak tahu dia yang Sifu tu profit tapi tuan-tuan MC. Macam mana Azfar? Jadi bagi saya lah apa segala bentuk Nanisa atau Signal atau yang apa yang orang kata boleh yang apa pasti biru ni bagi saya tak tepat lah. Bagi saya dia lebih macam market ni kita tak boleh agak je kan. Okay. Satu lagi mungkin market ni sebenarnya dia banyak faktor dalam tu. Dia tak semestinya technical factor je dalam tu. Kita kena faham dari segi fundamental, dari segi wave punya analisis macam-macam analisis yang kita kena buat. Kalau orang yang betul-betul particular, yang master ni dia akan ambil kira semua faktor ni sebelum entry dalam satu position. Jadi bagi saya kalau tuan-tuan dapat satu signal yang cantik, okey, yang betul-betul masuk dalam grup Telegram, nampak macam cantik, nak masuk, okey, masuk dan tuan-tuan kena kaji sendirilah carta tu sesuai tak dengan trading plan tuan-tuan. Tapi tuan-tuan setuju tak dengan pandangan Sifu ataupun pandangan signal provider tersebut? Sekiranya tuan-tuan rasa setuju, boleh masuk. Jangan masuk tergopoh-gopoh. Signal keluar terus entry buka MT4 tengah drive tu tekan signal pam. Dah tahu salah entry jadi signal buy jadi sell. Mampu. Okey, kita kena buat kajian jugalah. Kita sebab yang apabila dalam risiko ni, dalam trading ni kita kena ingat yang buat position buy tu ataupun ambil position buy atau sell tu atas tanggungjawab kita. Kita tak boleh nak salahkan signal provider ataupun Sifu A, Sifu B, Sifu F dan S. Tak boleh. Betul tak? Betul. Tak boleh salahkan. Kadang-kadang dia betul lah. Jadi risiko yang ultimate risiko adalah siapa yang tekan entry buy atau sell tersebut, iaitu kita sendirilah. Okey Sven. Cuma kadang-kadang tuan kena faham sebab kita kadang-kadang memang kita supply signal provider. Tapi kadang-kadang tuan pakai broker yang tak sama tau. Kadang-kadang broker tak sama, spread dia lain. Spike dia lain. Tuan broker tu ada spike. Broker yang kita trade ada spike. So tuan-tuan dah pergi melajak tak close lagi. Orang lain dah close position lah. So ada problemnya. So kita kena tengok, kena analisa semua stack. Okay? So masuklah efek Jaya ni. Saya kalau nak follow signal tu, kalau boleh follow dia punya satu channel tu punya ni lah, punya broker. Okay, bila kata bagi link, tekan link untuk register kan, tu bukannya sebab salah satu mungkinlah dia nak buat IB kan, tapi kita kena faham juga apabila dia trade menggunakan broker tersebut, dia punya spread dan kadang-kadang graf tu bacaan dia lain, dia ikut broker yang dia pakai pada sesuatu masa tu. Betul tu kan? Betul. Alright, jadi F. Okay, so terima kasih kepada para pendengar kita yang sudi bersama kita sampai ke penghujungnya sebenarnya. Jadi kita di akhir rancangan kita nak rehat sebentar sebelum masuk meeting. Okay, so kita di akhir rancangan yang baik daripada Allah. Ada lagi. Pesanan. Jangan lupa like dan subscribe kita punya Facebook page. Dan di YouTube boleh cari MFM TV online. Dan tuan-tuan sila like dan subscribe. Tekan like dan subscribe, tekan button loceng. Okay tuan-tuan. Terima kasih. Okay, so jangan lupa like dan subscribe. Okay, kita di akhir rancangan. Yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan kekurangan daripada kami berdua, kami mohon ampun.
Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi taala taala wabarakatuh. wabarakatuh.